أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat. Nikmat yang besar maupun yang kecil, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, dengan jumlah yang sangat banyak yang tidak terhitung. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan mudah-mudahan dengan sebab syukur itu kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Prinsip-prinsip Tasawuf Islam, Mabadi At-Tasawuf Al-Islami, yang ditulis oleh Syekh Abdul Hafiz Faraghli Al-Qarani rahimahullah. Iaitu perkara yang ingin disambung huraiannya, iaitu mengenai asal perkataan tasawuf. Baik, perkataan tasawuf, perkataan tasawuf ini tidak ditemui melainkan setelah kedatangan Islam. Jadi Syekh ni kata perkataan tasawuf ni tidak dikenali, orang tak kenal, orang tak tahu perkataan ni sehinggalah datangnya agama Islam. Jadi apakah berarti agama Nabi-Nabi yang terdahulu tidak ada tasawufnya? Tidak. Mungkin perkataan dan istilah yang dipakai itu mungkin berbeza. Jadi cuma Syekh ni beritahu, dia kata perkataan tasawuf tu sendiri sebelum tu orang tak kenal perkataan tu dengan makna-makna yang tertentu tu. Dengan arti orang tak guna perkataan ni sebelum tu. Perkataan yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu. Sehinggalah datangnya agama Islam ni. Cuma saya nak jelaskan, tidaklah bererti umat-umat terdahulu tidak bertasawuf. Tidak bererti seperti itu. Isunya sekarang perkataan itu saja. Perkataan itu memang tidak digunakan sebelum itu. Baik, sebelum kedatangan Islam, terdapat istilah lain yang masyhur
Jadi sebelum Islam ni ada perkataan lain yang lebih dikenali, yang orang guna, yang juga mengandungi dari segi isinya, dari segi hakikatnya, dia tasawuf juga. Cuma perkataan tasawuf tidak digunakan untuk menjelaskan maksud tu. Ada perkataan lain yang orang pakai. Iaitu seperti Ar-Rabbaniyin dan Al-Ahbar. Jadi umat-umat terdahulu, termasuklah Yahudi dan Kristian, sebab mereka ni, asal agama mereka ni benar. Kelompok-kelompok Yahudi ni, demikian juga Nasrani, Kristian ni, mereka juga seperti agama Islam asalnya. Ada nabi mereka, ada kitab mereka, ada agama yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka tu. Tapi tinggal lagi ajaran mereka ini telah diselewengkan atau terseleweng, terbabas, dan bukan keseluruhan agama itu, beberapa perkara. Sebab itu kita akan temui sangat banyak persamaan antara kita dengan agama-agama samawi yang lain. Antara agama kita dengan agama Yahudi, agama Kristian, sangat banyak persamaan. Sebab apa? Kan asal agama itu macam Islam juga, datang daripada nabi-nabi mereka ni. Jadi banyaklah persamaan. Cuma agama-agama yang terdahulu ini telah terdedah kepada penyelewengan, telah diubah suai. Dan penyelewengan itu, ubah suai itu bukan semua perkara. Ada yang sama dengan kita sampai sekarang, tetap sama. Terutamanya tentang aspek-aspek tertentu lah. Maka sama, banyak persamaan. Perbezaan tu, jadi perubahan-perubahan yang berlaku tu pada sebahagian daripada agama-agama mereka itu. Jadi orang-orang sebelum kedatangan Islam ini, perkara-perkara yang berkenaan dengan tasawuf ini, dan orang-orang yang terlibat dengan tasawuf ini, maka ada perkataan lain yang digunakan untuk mengaitkan mereka ni, iaitu Rabbaniyun dan juga Al-Ahbar. Jadi kalau disebut Rabbaniyun, Al-Ahbar, merujuk kepada ahli-ahli tasawuf zaman dulu dalam agama terdahulu. Baik, para ulama telah mengeluarkan pelbagai pendapat berkenaan kata akar tasawuf ini. Jadi dari mana asal perkataan ni? Dari mana tasawuf ni? Perkara ini perlu kita jelas molek. Saya rasa saya perlu dijelaskan sebab ini juga antara perkara-perkara yang telah disalah tafsir dan telah dijadikan suatu perkara yang dengannya lah tasawuf itu dituduh sebagai satu benda baru yang tak ada zaman Nabi. Jadi kita tengok zaman awal Islam tak ada orang guna perkataan tasawuf ni. Tak ada orang guna. Jadi agama tasawuf ni benda baru lah. Tak ada zaman Nabi lah. Itu. Jadi kita ni hak tak ada modal banyak ni kena. Oh ya sungguh. Tak ada sungguh. Cari-cari dalam hadis tak ada perkataan tasawuf tu. Memang tak ada sungguh. Ulama tasawuf sendiri pun akui memang tak ada perkataan. Tapi tak ada nama tidak bererti tak ada bendanya. Tak ada nama tidak bererti tidak ada hakikatnya. Itulah yang dijelaskan. Tapi oleh kerana orang ramai ni mungkin tak ada napih, maka termakanlah. Tasawuf tak ada. Kalau nak cari dalam kitab Al-Quran dan hadis, ada tak perkataan tasawuf? Tak ada sungguh. Memang betul, tak ada. Kau kata dah? Tak ada. Jadi kita ni orang ramai ni tak ada nak tapih bila kata begitu. Jadi maka ulama tasawuf menjelaskanlah asal usul perkataan ini macam mana, sebab apa timbul, dan boleh tak pakai perkataan ini. Itu dijelaskan supaya tidak timbul salah faham. Lalu dituduh tasawuf ni benda asing, benda baru dari luar yang dibawa masuk, yang diimport. Hari ini sudah dikembangkan idea ni, pemikiran ni,
dia kata tasawuf ni bukan asal dari Islam. Dia adalah imported, dia ambil daripada luar, dicedok daripada agama ahli falsafah Yunani, dia ambil daripada dalam agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Yahudi, dicebok beberapa perkara tu dibawa masuk jadi tasawuf. Kebetulan pula ada beberapa persamaan yang saya kata tadi tu. Jadi semakin kuatlah kenyataan tu. Dia kata tengok dalam agama Kristian pun ada, agama Buddha pun ada. Tengok ahli tasawuf ni, mereka ni suka, antaranya mereka banyak berzikir dan guna tasbih. Cik tengok sambil Buddha tu pakai tasbih tu, tengok sama. Iya sungguh. Kita ni pula iya sungguh kena termakan racun, makan jarum tu kena. Itu benda perkara-perkaranya. Jadi perkara-perkara macam ni kita kena jelaskan supaya kita tahu, supaya tidak mudah ditipu, tidak mudah diragukan, tidak mudah diberi gambaran-gambaran yang salah tentang ilmu, salah satu di antara ilmu Islam ni. Jadi baik. Jadi sekarang pengarang kitab ini nak beritahu bahawa alim ulama mereka ni telah mengemukakan banyak pendapat berkenaan dengan asal usul perkataan ni. Baik, antaranya yang pertama, sebahagian daripada mereka itu, yakni segolongan di antara alim ulama ni mengatakan ianya diambil daripada perkataan as-suf, yakni baju bulu. Jadi setengah alim ulama dia kata asal perkataan tasawuf ni diambil daripada perkataan dalam bahasa Arab as-suf. Suf tu wool, pakaian bulu, pakaian bulu kita. Baik, kata pengarang kitab ini adalah pendapat yang paling tepat jika dilihat dari aspek bahasa. Kalau tengok dari segi bahasa, inilah perkataan yang paling betul untuk mengaitkan tasawuf dengan suf ini dari segi bahasanya. Daripada suf jadi sufi. Dari segi bahasa memang tepat bahawa sufi itu mari daripada perkataan ini. Jadi betul dari segi bahasa. Jadi orang-orang yang mengatakan asal tasawuf, perkataan tasawuf tu mari daripada perkataan suf yang bererti baju bulu, yang dibuat dari bulu, dari segi bahasanya betul. Tapi dari segi makna bagaimana? Baik. Hal ini dikuatkan lagi dengan fenomena memakai baju bulu ini melambangkan kezuhudan. Baik, kenapa orang kaitkan tasawuf dulu dengan pakaian baju bulu ni? Sebab zaman perkataan ni timbul ni, orang Islam yang pakai baju bulu ni, itu baju yang memberi gambaran kepada sifat zuhud. Yani orang-orang yang ahli zuhud pada zaman tu memang pakaian mereka pakaian bulu. Pada waktu tu, pada zaman tu, pakaian bulu ni pakaian orang tak ada pitih, pakaian murahan. Orang tak ada pitih pakai baju tu. Jadi pada zaman tu ahli tasawuf ni, yang mana zuhud itu merupakan salah satu di antara elemen-elemennya tu, salah satu daripada perkara-perkara yang berkait dengan tasawuf ni, mereka ni banyak pakai pakaian bulu, pakaian murahan, pakaian yang menunjukkan kepada sifat zuhud. Maksudnya bukan pakaian berjenama, bukan pakaian kesombongan, bukan pakaian mahal yang glamour, bukan. Pakaian kemurahan yang menunjukkan kepada sifat zuhud pada waktu tu. Tapi hari ini baju bulu tu mahal. Kau kita pergi beli pergi negeri-negeri tu, bulu yang awak baju tu ni mahal. Tapi zaman tu murah. Zaman tu perubahan zaman lah. Hari ni kalau kita pergi supermarket, kita tengah beli baju tu tengok. Berapa harga? Memang mahal. Tapi zaman tu itu pakaian murahan. Maka sebab tu orang kaitkan tasawuf dengan pakaian tu.
Pertama sekali dari segi bahasa, betul. Yang kedua, ahli-ahli tasawuf pada zaman tu suka pakai baju tu kerana dia alamat kepada zuhud. Baik. Seseorang yang zuhud digelar sufi. Orang yang bersifat zuhud ni dipanggil sufi. Jadi pada waktu tu orang yang bersifat zuhud ni maka dipanggil sebagai sufi. Tapi sebenarnya beza. Antara zuhud dengan sufi ni dia lain sikit. Nanti akan saya terangkan. Tapi pada waktu tu dari segi sejarahnya ni orang kaya. Pada waktu tu ahli tasawuf dan masa sama dia ni memang berwatak zuhud. Roliknya macam tu. Tapi apakah semestinya macam tu? Nanti saya akan jelaskan. Baik. Seseorang yang zuhud digelar sufi, orang panggil sufi. Pada waktu tu orang yang bersifat zuhud ni orang panggil dia sebagai ahli sufi. Kerana kaitannya dengan pemakaian baju bulu. Kerana mereka ni memakai baju bulu sebagai lambang kepada zuhud tu. Dan orang macam ni dipanggil sufi pada masa tu. Dan secara kebetulan memang dia juga ahli tasawuf masa tu. Sebagaimana digelar Hawariyun. Kalau kita nak kait dengan pengikut Nabi Isa yang semacam tu ahli zuhud tu, kalau ahli zuhud ni di kalangan pengikut umat Nabi Muhammad, iaitu orang-orang yang ahli zuhud yang pada waktu tu disebut sebagai ahli sufi. Tapi golongan yang sama dari kalangan pengikut-pengikut Nabi Isa orang panggil lain, iaitu dipanggil Hawariyun. Yang kita baca dalam Al-Quran tu, wa iz qalal hawariyun tu, hawari ni pengikut-pengikut Nabi Isa. Baik, mereka tu dipanggil Hawariyun sebab apa? Kerana mereka ni memakai pakaian-pakaian murahan. Itu pengikut Nabi Isa. Dia pakai pakaian murah ni, iaitu lambang kepada kehidupan zuhud. Pada waktu tu. Baik, kerana memakai hawari, iaitu pakaian berwarna putih. Pakaian warna putih dan bukan pakaian glamour lah. Jadi di kalangan pengikut Nabi Isa ni orang panggil hawari kerana aspek pakaian juga. Cuma pakaian tu merujuk kepada pakaian warna putih yang bukanlah pakaian celok warna-warni, bukan. Kalau kita kat pakaian murahan lah. Pakaian dok glamour. Jadi itu dalam kalangan pengikut-pengikut Nabi Isa. Baik, persoalan yang saya nak sebut sini. Bila dikaitkan tasawuf dengan pakaian bulu, tadi dari segi bahasa memang betul, tepat dari segi bahasa. Dari segi makna ada kaitan. Kerana ahli tasawuf pada zaman awal Islam tu, mereka menampik mereka ni hidup dalam keadaan zuhud, yang mana antara ciri mereka ni, antara alamat mereka ni pakai pakaian murahan yang ghaliknya dibuat daripada kain-kain bulu lah, bulu masa tu. Persoalannya sekarang, isunya yang timbul, apakah setiap ahli tasawuf mesti macam tu atau macam mana? Inilah persoalan. Nak jadi ahli tasawuf kena jadi gitu ke? Jadi atas persoalan inilah yang menjadikan setengah alim ulama kurang setuju nak mengaitkan tasawuf dengan perkataan ni. Sekiranya tasawuf tu dikaitkan dengan pakaian bulu, seolah-olahnya pakaian bulu ni syarat tasawuf, berarti orang yang nak belajar ilmu tasawuf dan nak menghayati tasawuf, dia kena pakai gini belaka. Tapi apakah begitu? Tidak. Tidak. Jadi mengaitkan tasawuf dengan pakaian bulu adalah aspek-aspek benarnya tu, tapi tidak tepat. Sebab apa? Bahawa nak menghayati tasawuf tidak semestinya pakai pakaian murahan. Tidak semestinya pakai pakaian bulu. Dengan arti bahawa kalau kita nak belajar tasawuf, nak menghayati tasawuf, bukan menjadi syarat kita kena pakai pakaian bulu, kita kena pakai pakaian murah-murah. Jadi murah-murah, pakaian guni ke, pakaian, bukan syarat gitu. Jadi sebab itulah setengah ulama mengatakan bahawa mereka tak setuju dengan pandangan ni. Kerana tasawuf bukanlah syaratnya itu pakai pakaian murah ni.
Baik, kemudian para ulama tidak bersetuju jika tasawuf hanya dikaitkan dengan pakaian. Tu dia. Ulama-ulama ahli tasawuf ni, mereka tak terima bahawa tasawuf tu dikaitkan dengan pakaian, disyaratkan. Maksudnya, orang yang mengaitkan bila mesti tasawuf kena pakai gini, ulama tak setuju. Maksudnya, tak semestinya seperti itu. Tasawuf pakaian-pakaian. Cuma nak cerita pada zaman tu kebiasaan. Goliknya ahli tasawuf suka pakai gitu. Tapi dia bukan syarat tasawuf. Bukan syarat tasawuf. Jadi nak khabarnya, paling besar nak khabar sini bahawa nak menghayati tasawuf tidak semestinya pakai pakaian seragam. Seragam gitu, seragam gini, tak semestinya. Kerana benda tu bukan syarat tasawuf. Tapi tidaklah salah orang nak pakai pakaian seragam tu. Lah pakaian seragam tadi tu, masuk pakaian seragam ni bukan pakaian seragam bomber tu, bukan. Maksudnya pakaian speseng. Kalau pakai jubah warna tu je. Kalau pakai serban speseng tu je. Bukan syarat betul. Bukan syarat. Jadi para ulama tidak bersetuju jika tasawuf hanya dikaitkan dengan pakaian tanpa mengamalkan hakikat zuhud dan tawaduk yang sebenar. Sebab apa ulama tasawuf tak setuju nak kaitkan tasawuf dengan pakaian? Sebabnya dia kata ada juga orang pakai pakaian zuhud, pakai pakaian menunjukkan tasawuf, tapi hakikat sebenarnya hati dalam mang dia tu tak ada ciri-ciri tasawuf. Boleh berlaku. Sebab apa? Di era ketika tasawuf itu dipandang mulia dalam sejarah umat manusia ni, sejarah umat Islam ni, ada zaman tasawuf itu dipandang sebagai dipandang dengan pandangan kehormatan. Maksudnya ahli-ahli tasawuf itu dipandang oleh orang ramai sebagai orang yang mulia, orang yang baik dan sebagainya. Jadi nama tasawuf itu dipandang mulia. Maka pada waktu itu jugalah timbul orang-orang yang berwatak dengan watak tasawuf, pakai pakaian tasawuf, tapi hati perut lain. Berlaku gitu. Maka sebab tu ahli tasawuf tak setuju nak mengaitkan tasawuf dengan pakaian tu, sebab ada berlaku gitu. Berpakaian copan-camping zuhud, tapi hati tamak bukan main. Berlaku gitu. Jadi nak kaitkan tasawuf dengan pakaian tu tak kena lah, kata ulama tasawuf. Sebab boleh berlaku keadaan seperti itu. Baik, dengan yang demikian, ada yang bermadah, yang ada di antara mereka itu yang bersyair memerihalkan orang yang digelar sufi tetapi tidak beramal sebagaimana berikut. Jadi di kalangan ulama-ulama ni ada yang ada yang memberitahu, ada yang nak beritahu. Berlaku bahawa ada orang berpakaian macam pakaian ahli tasawuf, tapi dari segi intipati tasawuf tak ada padanya. Contohnya dari segi pakaian lah, nampak dari segi luar tu nampak macam ahli tasawuf. Dari segi watak, dari segi pakaian dan sebagainya nampak. Tapi dari segi akhlak, tunggang langgang. Dari segi ibadah, dari segi banyaklah hal-hal yang berkaitan dengan percakapan dan sebagainya itu tak ada tanda-tanda kesufian dia itu. Kadang-kadang berlaku. Baik, apa benda syair dia? Laisat tasawwufu lubsa sufi tarqahu wala buka'a in ghanna al-mughannuna wala siyaha wala raqsa wala taraba wala ikhtibata ka'an qad sirta majnunan inna tasawwufa an tasfuwa bila kadarin wa tattabi'al ilma wal qur'ana wad dina. Ni
Syair ni banyak perkara yang kita dapat ambil kefahaman sini. Baik, apa maksud syair Arab ni? Dia kata yang bermaksud bukanlah tasawuf itu memakai baju bulu bertampung. Zaman-zaman awal Islam dulu, antara tanda kezuhudan tu dia pakai pakaian murahan dan tapung-tapung. Dia panggil muraqa'ah. Tapi dia pakai pakaian tu padang dengan hati dia. Hatinya penuh dengan zuhud, penuh dengan takwa, dan pakaian dia itu selarah dengan jiwa dia, watak dia, hati nurani dia dengan pakaian dia itu seiring sejalan. Dia pakai pakaian murahan, hati pun penuh tawaduk. Dan kalau kita tengok di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun ramai yang pesen gini ni. Antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kalau baca sejarah dia, baju dia tu ada belah-belah tapung. Kok tapung jahit, ada belah-belah. Tapi bukan fashion. Hari ni jadi fashion. Seluar tapung kat kepala lutut tu jahit. Tapi rupanya fashion. Kita ingat ke jadi ahli sufi. Rupanya memang kedai memang jual fashion tu. Nak kata apa? Sufi moden. Tapi Sayyidina Umar memang tapung sungguh. Bawah tiok ni ada sini belah-belah. Ulama bilang ada belah-belah tempat tapung ni. Cari jahit. Itu panggil muraqa'ah. Itu pakaian Sayyidina Umar. Jadi tapi pakaian dia tu padang dengan hati nurani dia tu. Pakaian itu menunjukkan kepada sifat orang yang fakir, orang yang tawaduk, orang yang rasa hina diri, tapi hati dia gitu juga. Jadi selarah antara zahir dan batin dia. Tak ada masalah. Tapi di kemudian hari berlaku terbalik. Ada orang pakai pakaian Sayyidina Umar tu, tapi hati perut tak kurang takaburnya, tak kurang sombongnya. Berlaku juga. Berlaku di kemudian hari. Jadi sebab itu ulama tasawuf tak setuju nak kaitkan tasawuf dengan pakaian, sebab boleh berlaku terbalik. Tapi taklah nafikan, mereka tak nafi zaman dulu memang begitu watak ahli tasawuf. Tapi tidak semestinya. Bulu bertampung. Baik, jadi bukanlah tasawuf itu memakai baju bulu bertampung. Jadi tasawuf tu tak semestinya dari aspek pakaiannya tu. Baik, bukan tangisan berirama bak nyanyian si merdu suara. Bukan juga tasawuf ini iaitu ungkapan-ungkapan ataupun bacaan-bacaan yang merdu, yang suara yang sedap-sedap didengar. Macam kita kat hari ni kat suara-suara nasyid dan sebagainya lah. Kalau kita kat macam gini lah, kan kita biasa dengar orang berselawat dengan bacaan-bacaan yang baik tu kan. Ghalibnya ahli ibadah ni, ahli zuhud, ahli taqwa ni mereka suka. Mereka memuji Nabi dengan bacaan-bacaan yang sedap dengar. Mereka membaca baik-baik syair Arab yang memuji Nabi dan sebagainya itu dengan ungkapan-ungkapan yang sedap didengar. Itu menjadi kelaziman mereka tu suka. Kalau di tempat kita ni dulu kau baca Yahanana lah, lebih kurang contohnya. Maksudnya ahli-ahli ibadah, ahli-ahli zuhud, ahli-ahli taqwa ni mereka suka baca syair-syair ataupun qasidah-qasidah madaih, yang ni baca-baca yang memuji Nabi dan sebagainya tu dengan alunan suara yang sedap. Cuma Syekh ni nak beritahu bahawa bukanlah tangisan berirama bak nyanyian si merdu suara. Maksudnya tasawuf tidak semestinya macam tu. Sekalipun ahli tasawuf ni suka macam tu, tapi tidak semestinya yang macam tu merupakan ahli tasawuf. Nak kabarnya. Dalam di kalangan ahli tasawuf ni dia ada satu majlis namanya majlis sama'. Majlis sama' ni mereka berkumpul di tempat yang tertentu, yang tertutup, yang menghadirinya ahli-ahlinya saja.
Kemudian adalah di antara mereka ini yang membaca ayat Al-Quran dengan suara-suara bacaan yang baik. Ada yang baca qasidah, kemudian ada yang baca madaih, tapi dengan suara-suara yang sangat menyentuhlah, menusuk hati, sehingga ada di antara yang hadirin itu sampai menangis-nangis dengar kerana asyik, kerana galik, kerana terkesan dengan bacaan-bacaan tu. Majlis macam tu dipanggil majlis sama' di kalangan ahli tasawuf. Tapi majlis ini tertutup untuk ahli-ahli dia saja. Dia bukan majlis terbuka. Jadi nak kabarnya, memang majlis itu majlis yang banyak biasa ahli tasawuf dulu banyak terlibat dengan majlis itu, menghadiri majlis itu tu. Tapi apakah majlis itu sebagai tanda tasawuf? Tidak juga. Macam baju tadilah. Pakaian macam tu ahli tasawuf dulu ramai yang pakai gitu. Tapi apakah tasawuf begitu? Tak juga. Sama juga yang ni. Bukan hilayan, ini suka ketawa, pekikan, hilayan, liuk lenggok maupun lolong tawa. Jadi terjemahan di sini ni terjemahan perkataan tu mungkin perkataan yang tak bersedak lah. Perkataan yang dekat dengan kita gini ni bukan juga tempikan, teriak. Kadang-kadang kalau kita pergi ke majlis-majlis ahli-ahli zikir, kadang kita dengar dia teriak, topik. Allah lah, dia topik sebut. Tengah-tengah dia mari perasaan terkesan tu, bila dia berzikir, dia ingat, kadang-kadang dia kata orang dia keluar suara, Allah. Ia terkesan. Itu dipanggil istilahnya nak sebut jazbah pun boleh, atau macam-macam istilah lagi lah. Ahli-ahli tarekat, ahli tasawuf yang belajar tu biasa faham lah benda-benda macam ni. Tapi nak khabar dia terkesan bila berzikir dah mari kesedaran hati sehingga bertepik, kadang-kadang berteriak kadang-kadang. Itu maksudnya. Tapi Syekh ni kata tasawuf tidak semestinya macam tu. Sekalipun perkara macam tu banyak terjadi di kalangan ahli tasawuf. Bukan tempikan, dan tidak juga liuk lenggok ni bahasa luar ni. Bahasa kita ni bukan dalam bentuk tari menari. Tari menari. Dah apa benda boleh menari ke kawan ni? Tari menari ni. Dia kadang-kadang penggunaan bahasa pun menjadi masalah juga. Penggunaan bahasa ni menjadi isu yang dengannya tasawuf tu dilabel dengan label yang kurang baik, diberi gambaran yang negatif kerana menggunakan perkataan istilah menari. Bahasa kita bila sebut menari ni, kita bayang joget tu, orang joget, penari-penari dok joget tu. Tapi dalam bahasa Arab dia luah makna. Yakni orang-orang Arab ni bila dia asyik suatu benda, kadang-kadang dia bangun dan dia bergerak-gerak badan dia macam orang tunduk. Itu orang Arab bila dia asyik galik dengan sesuatu perkara, dia akan bergerakkan badan dia. Macam kita gerak senggang sini. Itu tabi'i dia. Jadi dalam bahasa Arab, gerakan macam tu dipanggil ar-raqs. Macam kita gerak lah. Kalau kita tengah mengatik galik sikit, kita gerak sini, gerak kanan, gerak kiri. Orang tua dulu yang ngatik kita nampak gerak-gerak. Setengah orang tu dia bangun kadang-kadang, dia bergerak gitu. Bergerak badan tu bahasa Arab sebut raqsu. Raqsu ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu ia jadi nari. Tapi perkataan nari dalam bahasa Melayu makna uduh. Jadi bila dikaitkan ahli tasawuf menari-nari, makna tu bawa makna uduh. Padahal mereka menggerak-gerakkan badan kerana asyik. Contohnya bila berlaku mereka mengadakan majlis Maulidur Rasul. Ketika orang membaca qasidah-qasidah baik Rasul tu, qasidah-qasidah yang memuji Nabi, Tala'al Badru Alaina dan sebagainya. Orang agak setengah mereka ni yang asyik tu menggerak-gerak badan ni. Sampai kadang-kadang begini-begini bergerak badan dia. Itu memang tabi'i dia, asyik dia macam tu. Jadi menggerak-gerakkan badan hak sebenarnya. Tapi bila diterjemah ke Melayu panggil menari. Ada juga menari dalam tasawuf. Punah jalan. Ni antara sebab kenapa timbul masalah. Sebenarnya itu tabi'i.
Zaman Nabi pun berlaku. Zaman Nabi, ketika Nabi datang ke Madinah ni, berhijrah, Nabi berhijrah ke Madinah, orang Madinah disambut Nabi dengan bermadah, dengan membaca baik-baik syair dan kadang menggerak-gerakkan badan. Orang Habasyah ni, orang kulit hitam ni, mereka di hadapan Nabi, dan riwayat yang lain pula ni, mereka ni menggerak-gerakkan badan. Kalau Melayu, dalam bahasa Melayu kalau kita terjemuh direct dari bahasa Arab tu, mereka menari-nari lah, yarqusun. Riwayat tu sebut perkataan yarqusun, mereka ni menari-nari kalau kita terjemuh kat Melayu. Tapi sebenarnya mereka menggerak-gerakkan badan. Yakni orang Habasyah ni, Habasyi ni, ketika di hadapan Nabi, mereka ni membaca syair-syair yang memuji Nabi, tapi mereka menggunakan bahasa mereka, bukan bahasa Arab. Dalam keadaan mereka menggerak-gerakkan badan kerana keasyikan. Asyik mereka tu macam kita kalau macam kita nyanyi lagu sedap lah, kan kita kan gerak-gerak tu. Galik gerak tu, dengar lagu sedap-sedap sekarang, lagu Siti ke siapa dia lah. Kita ni mari gerak tu. Orang Arab pun gitu, bila dia bacaan tu sedap, dia gerak-gerak badan dia. Jadi benda ni pernah berlaku zaman Nabi, di hadapan Nabi. Oleh kerana mereka ni, Habasyah ni, orang Ethiopia ni, dia membaca baik-baik syair yang memuji Nabi dalam bahasa mereka. Nabi tak faham. Nabi tanya sahabat. Dalam kadang mereka menggerak macam menari lah, dalam kadang puji Nabi. Nabi tanya sahabat, mereka tu kata apa? Sebab mereka menggunakan bahasa Ethiopia, Habsyah. Jadi sahabat yang faham beritahu kepada Nabi. Mereka berkata, Muhammadun abdun salih. Mereka memuji Nabi dengan rangkap-rangkap nyanyian lah, macam lagu lah. Tapi lirik dia tu, perkataan-perkataan dia tu bermakna Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba yang soleh. Itu makna dia. Cuma dia sebut dalam bahasa Ethiopia, bahasa Habsyah, dalam keadaan menari-nari. Dan Nabi tak larang. Nabi tak larang. Orang yang mengaji usul fiqh, dia tahulah. Apa-apa yang berlaku depan Nabi, Nabi tak larang. Itu orang panggil takrir. Takrir ini sebahagian daripada sunnah, sebahagian daripada hadis. Jadi bila Nabi tak larang, berarti perbuatan tu tidak dilarang, boleh. Sebagaimana apabila ketika ada sahabat-sahabat yang makan daging dhab, ada sahabat makan daging dhab, berlaku di depan Nabi. Nabi tak makan, tapi Nabi tak larang. Makan tak. Bila ditanya Nabi, Nabi kata, kaum aku tak biasa dengan makanan ni, tak biasa. Jadi kabilah Nabi ni tak biasa makan benda ni, tapi Nabi tak larang. Lalu apa yang diambil petua hukum? Jadi ulama-ulama usul fiqh kata, itu dinamakan takrir, perakuan Nabi. Nabi tak larang tu berarti Nabi kata boleh lah. Dan dia takrir ini, perakuan Nabi ini dikira sebahagian daripada makna sunnah. Jadi saya nak kait perkataan ni, takut orang kata bahawa di kalangan ahli tasawuf ni mereka banyak, kadang-kadang apabila mereka mengadakan majlis maulid, kadang mereka bangun beramai-ramai, mereka membaca madaih, bacaan-bacaan yang memuji Nabi, mereka menggerak-gerakkan badan. Jadi perkara macam tu tidak dilarang, kerana pernah berlaku di zaman Nabi. Cuma isu yang saya sebut sikit ni, isu berkaitan dengan bahasa. Apabila ada orang kita menterjemah perkataan tu dengan makna menari, ahli tasawuf menari. Bila sebut ahli tasawuf menari tu bunyi utuh. Ada juga menari rupanya. Bunyi tu tak comel. Jadi dibuat isu lah, begitulah, beginilah. Tu saya nak terangkan. Kadang. Jadi kata pengarang ni bukan hilaian. Hilai ni maksudnya bukan tepikan, teriakan. Sebab kadang-kadang ahli tasawuf ni dalam majlis zikir mereka tu ada mereka yang mengalami zauq sehingga mereka menyebut Allah dalam tepik. Orang-orang mereka terkeluar perkataan tadi kerana zauq mereka tu.
Itu panggil tempikan. Tapi nak kata tasawuf begitu, tak juga. Syekh ni kata bukan itu. Tapi sekalipun benda tu banyak terjadi pada ahli-ahli tasawuf ni, tapi benda tu bukanlah intipati tasawuf. Bukan juga tarian. Terjemah di sini, liuk lenggok ni tarian lah. Maupun lolong tawa, bukan juga toroban ni. Torob ni ia kadang-kadang tiba-tiba dia menangis kerana dia sedih. Sebahagian mereka tu bila berzikir kadang-kadang mereka menangis-nangis kerana mereka mengalami satu zuk. Mungkin teringat kesalahan dosa, menangis-nangis mereka ni. Ini hal-hal seperti ini ni banyak berlaku di kalangan ahli tasawuf. Sekali banyak berlaku, tapi itu bukanlah semestinya tasawuf macam tu. Nak khabar gitu. Baik. Bukan mabuk meracau persis sang gila. Tasawuf bukan juga dalam bentuk mabuk-mabuk macam orang gila tu. Sekalipun berlaku. Setengah mereka ni kadang-kadang mengalami satu keadaan hilang kesedaran sekejap. Panggil mabuk lah. Asyik, mabuk dan sebagainya. Dia galik. Dalam istilah tasawuf, orang belajar tarekat dia panggil jazbah ataupun mengalami fana dan sebagainya. Jadi dia macam hilang kewarasan akal sikit kerana satu perasaan zuk yang kuat, kesedaran hati yang kuat dalam hubungan ingatan dia dengan Allah, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu. Sehingga dia macam hilang kewarasan sikit ingatan dia tu ataupun kewarasan akal dia tu. Jadi tindakan dia tu kadang-kadang ada nampak macam orang tak apa sihat lah. Contohnya macam mana? Contoh, setengah mereka tu kadang-kadang ada di antara mereka tu kadang-kadang dia tak mau balik rumah. Dia duduk sejik je. Tapi bukan reka-reka, bukan buat-buat. Kalau kita main tak mau balik rumah ni macam orang gila lah. Dia main duduk, nak duduk situ, dia berasa kadang dia semayang lah. Kita nampak bukan orang normal tak buat gini. Kakang bangun semayang, kakang dia dia mengatik, lepas tu tak balik. Jadi kalau kita tengok, sihat ada orang ini. Kita katanya gitu. Dia tak balik makan lah, dia tak pergi makan lah. Kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang, tak semua, kadang-kadang berlaku. Jadi fenomena ni berlaku di kalangan ahli tasawuf kadang-kadang. Cuma Syekh ni nak beritahu, tapi tasawuf tidak semestinya begitu. Tidak semestinya begitu. Baik, tasawuf adalah suatu kebersihan tanpa kekotoran. Hakikat sebenar tasawuf ni bersih. Otuk sebenarnya. Hak tadi tu sekalipun berlaku di kalangan mereka ni, tapi itu bukan hakikat tasawuf. Hak jenis teriak, hak jenis menangis, hak jenis nampak macam watak gila seketika ni, dan sebagainya. Hak jenis bergok-gok badan macam menari tadi tu, sekalipun berlaku, tapi dia bukan intipati tasawuf. Dah kalau begitu, apa benda intipati tasawuf? Ni kata, tasawuf adalah suatu kebersihan. Tasawuf sebenarnya bersih. Bersih zahir dan batin. Bersih zahir ni banyaklah zahir. Bersih pakaian, bersih tempat. Sebab dalam fikiran kita ni nak kena Tok Wali, tengok dia pakaian kotor. Tengok pakaian kotor, pakaian bau busuk, ni Tok Wali ni. Orang kita, fikiran kita. Memang tak dinafikan, kadang-kadang berlaku. Saya tak nafi. Kita tak nafi. Tapi persepsi kita nak meletak tasawuf Tok Wali gitu salah. Berlakulah. Tapi kita nak letak standard, nak kena Tok Wali gini, pakaian busuk ni, pakaian bawah dia pusat ni, atau pakaian berlubang terbang sini, gitu subi. Itu salah, persepsi yang salah. Jadi bersih zahir, pakaian dia bersih, tempat dia bersih, itu tasawuf sebenar. Kemudian bersih apa lagi zahir ni? Tindakan dia bersih, percakapan dia bersih. Bersih percakapan, bersih tindakan, bersih apa? Percakapan dia, perbuatan dia muafakat dengan syarak. Itu masuk bersih. Muafakat dengan syarak.
perbuatan dia tu, tingkah laku dia tu selaras dengan aturan-aturan agama. Apa yang dia cakap khabar dia selaras dengan ajaran-ajaran agama. Itu bersih. Itu sebenarnya tasawuf. Kemudian apa lagi bersih? Itu bersih zahir. Bersih yang kedua, bersih batin. Bersih batin, bersih dalam. Bersih macam mana? Akhlak dia tu. Perangai dia tu, akhlak dia tu penuh dengan akhlak-akhlak yang mulia. Penuh dengan tawaduk, penuh dengan syukur, penuh dengan redha, penuh dengan sabar, penuh dengan insaf, penuh dengan takwa, penuh dengan taubat. Jiwa dalam dia tu bersih daripada sifat-sifat lawang dia tu, daripada takabur, ujub, riya, sombong, bangga diri, macam-macam lagi lah. Khianat, hasad, buruk sangka dan macam-macam, bersih. Itu tasawuf. Jadi kesimpulan besarnya, tasawuf ni bersih. Bersih bahagian dalam dia tu dan bersih luar orang dia. Itulah tasawuf. Jadi kalau kita nak ukur tasawuf, ukurlah situ. Hak zahir boleh nampak lah. Bersih pakaian dia, percakapan dia, tengok muafakat dengan syarak tak, kata-kata dia, tindakan dia, itu boleh ukur. Hak dalam boleh ukur juga, payah sikit. Kena tengok sikit. Sifat dalammu dia ada. Sebab manusia ni, apa-apa yang terisi di dalam hatinya ni, maka anggota dia menjadi penterjemah. Apa-apa yang terisi dalam hati kita, tempat terjemahnya di mana? Anggota kita. Cakapan kita, perbuatan kita, itu penterjemah kepada apa yang duduk dalam hati. Jadi ghalibnya, kalau hatinya bersih, maka banyaklah perbuatan-perbuatan baik yang timbul daripada dia. Banyaklah percakapan-percakapan yang baik yang timbul daripada lidah dia tu. Banyaklah tindakan-tindakan yang baik yang lahir daripada tangan dia dan sebagainya. Itu tanda alamat. Semestinya tak juga, tapi alamat hatinya bersih. Jadi ukuran tasawuf paling tepat ni, bersih zahir dan batin. Itu hak sebenarnya. Jadi sekarang kita boleh tengoklah ukuran orang kita. Orang kita ni ukuran tasawuf ni macam-macam. Setengah tu diukur tengok gila tak gila. Setengah tu tengok pakai seluar baju dia bersih tak bersih. Hak kotor tu hak tinggi balik. Hak bau apok tu hak tu tinggi lagi balik. Kadang-kadang orang kita ukuran orang kita. Ukuran orang kita. Lepas tu tengok macam-macam lagi lah. Hak jadi jalan tepi jalan tu hak tu tinggi lagi balik. Ukuran kita. Saya tak nafikan berlaku macam tu, tapi ukuran kita tu salah. Ukuran kita pakai tu salah. Baik. Tasawuf adalah suatu kebersihan, bersih tanpa kekotoran. Berasaskan ilmu Al-Quran dan keagamaan. Jadi perjalanan dia tu, panduan dia tu ilmu, pedoman Al-Quran, kemudian pedoman agama. Jadi nak ukur kewalian, tengok sejauh mana tiga ni dalam perjalanan hidup dia. Perjalanan hidup dia tu, ibadah dia, tindakan dia, sejauh mana muafakat dengan ilmu, muafakat dengan Al-Quran, muafakat dengan agamanya secara yang lebih umum lagi. Itu ukuran. Baik, yang kedua, itu perkataan yang pertama. Jadi setengah ahli tasawuf ni, dia kaitkan perkataan tasawuf tu daripada perkataan suf tu. Jadi kesimpulannya, perkataan ni betul dari segi bahasa, betul dari segi makna, sebahagian maknanya. Tetapi nak mengatakan tasawuf tu memang seperti itu, tu tak betul, tak tepat. Sebab apa? Tidak semestinya bertasawuf itu kena pakai pakaian murahan, kena pakai pakaian bulu. Itu kesimpulan dia. Baik, perkataan yang kedua. Pendapat lain mengatakan ianya diambil daripada kata terbitan as-safa. Ada juga alim ulama
Dia kata asal perkataan tasawuf ini daripada safa, iaitu kebersihan jiwa daripada kekotoran dunia. Jadi setengah ahli tasawuf dia kata tasawuf tu, asal perkataan tasawuf tu mari daripada perkataan dalam bahasa Arab safa. Apa makna safa? Bersih. Jadi pendapat inilah yang menjadi kecenderungan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Syekh Abdul Qadir disetujui dengan pendapat ini, bahawa asal perkataan tasawuf tu daripada safa, bersih. Itu Syekh Abdul Qadir. Tutup wali besar. Keramat dia nak kata apalah. Keramat dia ni. Syekh Abdul Qadir ni, sebut Syekh Abdul Qadir, orang akui dari segi kelebihan yang Allah Ta'ala beri ke dia ni. Tapi dalam bab ni, dalam bahasa ni, kalau tengok dalam kitab dia tu, Syekh Abdul Qadir cenderung mengatakan tasawuf ni, pokok pakar dia mari daripada safa ni. Cuma dia Allah bahasa sikit lah. Orang mengaji bahasa Arab dia tahulah. Daripada perkataan ni dia akan jadi safa. Kemudian itu bina lil maklum, ni orang mengaji bahasa Arab, ada mengaji tak apa dengar aja dah lah. Safa. Kemudian jadi bina lil majhul sufi, sufia. Daripada sufia jadi sufi. Apa intipati dari perkataan tu? Ada dua makna, iaitu orang yang berusaha nak menyucikan diri dia, iaitu berusaha nak buat ibadah, nak bersihkan zahir dia supaya buat ibadah, berakhlak baik, bertikah laku baik, melakukan amalan soleh. Kemudian nak bersihkan batin dia tu daripada sifat-sifat yang tercela, dikikis, dibuang sifat-sifat buruk dan cuba nak digantikan sifat-sifat baik. Dia usahakan untuk bersih zahir dan batin. Setelah itu dia mendapat kurnia Allah. Mula-mula dia nak bersih hati ni, nak bersih diri dia ni bebang, rasa payah. Tapi dia tebing. Semayang dia cuba buat sebaik-baiknya. Dalam keadaan dia rasa payah mula-mula. Tapi itu dah proses membersihkan. Baik, nak bersihkan zahir dengan ibadah, salah satunya. Antaranya kena bersolat. Dia buat dengan bersungguh-sungguh, tapi pada masa tu dia rasa payah, dia rasa nebeng sikit, nebeng. Apa lagi nak bersih saya? Berzikrullah dia laksanakan, tapi kadang-kadang tidak rasa kemanisan, tapi dia tetap buat. Maka dia buat tu adalah bersih zahir. Maksudnya usaha nak membersihkan zahir. Apalagi bersih zahir, dia jaga lidah dia daripada caca orang tu, kata nista ke orang yang bukan penuh orang macam-macam tu, dia jaga, dia kawal. Tapi tak sedap masa macam tak minum air saja, lagi tak setuh orang, tak sedap. Berasa tidur tak boleh nak jaga. Dah biasa sama dah, biasa sama macam dia makan nasi. Jadi ikawal tebing nak jaga tambur supaya tidak berlebihan, mesti tidak langgar batasan. Maksudnya tak langgar batasan syarak lah. Kau mengaji luah lah ilmu ni luah. Tapi nak kabarnya dia jaga, dia buat sekadar hak mana yang boleh, hak tak larang dia tebing. Hak tak anggar tebing, hak anggar tidak boleh, memang semata-mata buruk benda tu, memang dia cuba untuk hang macam tu. Demikian juga tindakan-tindakan dia. Tapi dia buat tu dalam keadaan dia campur, dia panggil payah. Dia macam dia menanggung kepayahan, dia cuba nak alang, dalam keadaan dia rasa perik, rasa payah. Itu peringkat pertama tasawuf tu. Tapi bila dia biasa tu, sampailah ke tahap dia menerima anugerah Allah, lalu dia jadi sufia, dia dibersihkan oleh Allah, sehingga perbuatan-perbuatan hak tadi tu yang dibuat dengan payah jadi ringan. Sehingga perbuatan-perbuatan tadi tu yang asalnya dia buat dan kadang rasa tak selesa, rasa terbeban, rasa sehingga dia menjadi satu kelazatan, satu kegembiraan, satu keasyikan. Itu baru sufi. Itu baru sufi. Baru lengkap. Maksudnya sudah mencakupi dua makna.
usaha dan pemberian. Itu dia makna mudah. Jadi tasawuf kita tengok makna kasarnya bersih, zahir dan batin. Baik, pendapat ini adalah tepat dan betul. Walaupun tidak kuat jika dilihat dari aspek bahasa. Kalau tengok dari aspek bahasa, dari perkataan sofa, nak jadi sufi tu tak betul dari segi bahasa. Tapi Syekh Abdul Qadir, dia tak tengok dari sudut tu. Dia tengok dari segi orang mengaji bahasa Arab dipanggil ishtiqaq. Pecahan perkataan tu. Kalau daripada perkataan sofa, tiba-tiba jadi sufi, memang tak betul dari segi bahasa. Cuma saya kata Syekh Abdul Qadir tak tengok dari perkataan tu, dia tengok pecahan perkataan ni, dia akan jadi sofa, lalu sufia jadi sufi. Itu pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Biarlah kita dak mengaji bahasa Arab, dak nampak benda ni. Tak apa, cuma saya nak khabar itu kenapa Syekh Abdul Qadir mengaitkan perkataan tasawuf dengan perkataan ni. Jadi kalau kita faham, kita nampaklah tasawuf tu apa benda. Itipati tasawuf tu nak supaya kita mudah-mudahan bersih. Apa tujuan kita nak bersih tadi tu? Bukan kita rasa kita bersih, bukan apatah lagi kita kata kita bersih, tapi kita berusaha untuk menjadi bersih. Itu tasawuf. Kalau berasa bersih, tak bersihlah tu. Kalau berasa bersih, apatah lagi kita kata kita ni orang bersih, itu lagi tak bersih. Jadi bersih ni iaitu kita berusaha untuk menjadi lebih bersih. Itu tasawuf. Jadi itu proses supaya bersih. Supaya apa? Bahasa mudahnya kalau kita tengok dalam kerangka yang lebih besar, tasawuf ni adalah untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baik yang mampu kita usahakan. Itu sebenarnya. Bersih ni sebenarnya adalah merupakan pengabdian diri kita kepada Allah. Itu sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang bila kait dengan tasawuf ni, selalunya orang kait dengan perkara keramat lah. Keramat. Macam mana pula tu? Jadi keramat ni anugerah Allah, pemberian Allah kepada orang yang ikut jalan tu. Orang yang berusaha nak menyucikan diri, dia dimuliakan Allah. Bila dia dimuliakan, itulah dizahirkan kekeramatannya tu. Itu sifat dia. Gitu sifat dia. Dia menjadi hamba Allah, Allah angkat darjat dia jadi macam raja. Macam raja. Tapi dia sendiri hidup dalam keadaan menjadi hamba Allah. Itu sifat seorang sufi. Dia bukan jadi raja, dia hamba, tapi dimuliakan sehingga kedudukannya macam raja. Sikit lagi nak babin. Antara kata puitis mereka, yang ni kata-kata alim ulama dalam bentuk syair-syair Arab ni, dalam bentuk perkataan-perkataan madah ni, syair, berkenaan hal ini, baik, apa mereka kata? Erti tasawuf seiring manusia perselisihkan. Sering. Erti tasawuf sering manusia perselisihkan. Yang ni, pengertian tasawuf tu, orang Islam ini memang berbeza pandangan lah. Tu. Mereka bertegas ia daripada as-suf. Ada di antara sekelompok mereka tu bertegah menyatakan bahawa tasawuf ni daripada pakaian bulu. Ada orang yang kata yang memberi pandangan macam tu. Aku tidak mengambil nama ini dari sang bangsawan, dari Safa dan Sufi, lalu dinamakan tasawuf. Tapi kata orang yang bersyair ni, aku dah ambil nama tasawuf ni daripada kedudukan yang mulia, orang yang berkedudukan mulia ni. Tapi aku ambil daripada perkataan Safa, ini yang dengan makna suci bersih,
dan sufi. Daripada safak ni timbulnya jadi sufi, lalu dinamakan tasawuf. Jadi kesimpulan mudahnya bahawa pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh ulama tasawuf, nak kau asal usul perkataan tasawuf ni mari daripada perkataan safak dengan makna-makna seperti itu. Baik, sebagai penutup malam ni saya nak kait selalu, saya takut dia lagi jauh, bahawa atas kenyataan bahawa tasawuf ni memang tak ada zaman Nabi, sebab asal perkataan tasawuf ni sendiri dikhilafkan ulama dan timbul kemudian, maka keadaan ni tidak adanya perkataan tasawuf tu tidaklah bererti hakikat tasawuf tak ada zaman Nabi. Sebab apa? Sebab perkataan itu hanyalah perkataan yang diistilahkan ulama. Istilah, nama yang baru diberi kepada benda yang sudah pun sedia ada dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak rujuk kepada hadis Nabi, nak rujuk kepada Al-Quran, maka perkataan yang memang tepat menjelaskan tasawuf adalah ihsan. Dan itu ada di dalam hadis dan tidak diragukan. Jadi sekadar itulah saja malam ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita bincangkan ini memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.